Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua teman-teman yang sempat mengikuti channel YouTube saya pada hari ini. Terlebih dahulu, seperti biasa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun subscribe channel YouTube saya. Dan bagi rakan-rakan yang belum lagi subscribe, saya jemput anda untuk subscribe supaya setiap kali live saya ataupun konten yang saya masukkan di channel YouTube ini dapat anda ikuti bersama dan kita kongsikan bersamalah untuk disebarkan. Hari ini saya cuma nak mengulas sedikit tentang isu yang masih hangat, yang masih diviralkan, iaitu tentang sikap Menteri Besar Kedah, Sanusi Muhammad Noor, yang difahamkan telah pun menjadi perhatian hangat dalam negara kita. Lebih-lebih lagi apabila beliau menyentuh tentang istana, memperbandingkan Sultan Kedah dan juga Sultan Selangor, dan kita tahu bahawa perkara ini telah pun sampai ke pihak berkuasa, di mana banyak laporan telah pun dibuat. Dan sebelum ini kita tahu watak Sanusi, dengan mulut celupanya, dengan tidak ada adabnya, dengan setiap kata-katanya yang menyentuh kepribadian orang lain, yang body shaming yang juga dilakukan kepada pimpinan-pimpinan yang tidak beliau sukai, tentang tubuh badan orang, gigi Rafizi, dan menyindir PMX kita dengan satu sindiran berbentuk peribadi, alu bertemu alu lah, macam-macam yang ditujukan kepada PMX, tentang isu liwatnya, LGBT-nya, tuduhannya terhadap PMX yang suka kepada lelaki, dan macam-macam sindiran yang beliau kemukakan dalam setiap ucapan ceramahnya, yang langsung tidak menggambarkan sebagai seorang menteri besar, lebih-lebih lagi sebagai seorang Muslim dalam parti Islam se-Malaysia. Yang penting bagi dia, ucapannya itu akan mendapat respon daripada pendengar, di mana orang akan ketawa, orang akan tepuk tangan, orang akan bersorak. Bagi dia itulah kemenangan bagi beliau, dan menyebabkan beliau lupa bahawa sorakan orang di bawah, tepukan tangan orang di bawah itu tidak akan membantu beliau, apabila beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa saja yang beliau ucapkan itu akan dihitung, pada malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menilai. Kalau ramai yang bersorak dan bertepuk tangan dengan ucapan kamu, bukan bermakna itu adalah ucapan yang benar. Kebenaran bukan bergantung kepada ramai yang menyokong. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun tidak ada orang yang menyokong apa yang kamu perkatakan. Ini yang kita nak bagi tahu kepada Sanusi. Dan sebab itu, mengapa Sanusi seringkali menjadi sasaran di banyak media sosial, memperkatakan tentang beliau, kenapa tidak pimpinan lain, yang selalu jadi sasaran, dalam PAS terutamanya adalah Sanusi, Haji Hadi, dan juga Muhyiddin. Kenapa? Sebab inilah pemimpin-pemimpin yang banyak merosakkan demokrasi yang negara kita dalam kaedah berkempen, di mana serangan peribadi dan juga fitnah-fitnah, sentimen agama, sentimen kaum yang dimainkan. Jadi kesempatan ini saya nak share dengan saudara satu klip ucapan beliau. Kita akan pendengarkan supaya saya tidak dilihat sebagai orang yang cuba juga menyampaikan fitnah ataupun membuat tuduhan kepada Sanusi. Jadi untuk lebih adil, kita dengarkan bersama yang telah pun diviralkan, ucapan-ucapan beliau yang menjadi beliau menjadi sasaran, sasaran kepada serangan-serangan di media sosial. Jadi saya dengarkan dulu, kalau boleh. Darul Aman. Hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman-koman. Sultan Seratu hampa bayangan tengok perisa. Sultan hebat macam tu tak akan pilih perisa copiah macam Amir tu. Inci pun tak apa cukup. Okey. Ini dalam ucapannya, dia cuba nak bodek Sultan Kedah lah. Yang kita faham dalam ucapan dia. Dia kata Sultan Kedah takkan memilih Menteri Besar cokia-cokia.
macam Menteri Besar Kedah sekarang mengatakan dia tidak Jokia lah. Ya? Walaupun memuji Menteri Besar itu tidak pernah datang daripada Sultan Kedah. Sultan Kedah pun tahu bahawa dia melantik Sanusi dan Sultan Kedah faham bahawa Sanusi menjadi Menteri Besar bukan daripada mandat rakyat. Ya? Dia tidak menang pilihan raya untuk menjadi Menteri Besar. Dia adalah proses lepas langkah Sheraton yang kita boleh katakan sebagai Menteri Besar Tebuk Atap jugalah, ya, hasil daripada pengkhianatan yang juga berlaku di peringkat pusat dan di beberapa buah negeri. Ya. Jadi dia jadi Menteri Besar kerana pengkhianatan yang berlaku di Sheraton sehingga berjangkit kepada negeri Kedah. Jadi dia kena fahamlah. Jadi janganlah dia nak cuba, ya, memuji diri dia sendiri, apatah lagi mengaitkan Sultan Kedah, kononnya Sultan Kedah tu hebat melantik dia sebagai Menteri Besar. Dan kalaupun dia memuji diri dia sendiri, tidak ada masalah. Kalau dia perasan dia tu Menteri Besar yang hebat. Lebih hebat daripada Amir. Dan dia mengatakan Amiruddin, Menteri Selangor ini sebagai copnya. Ya? Kalau dengar rakyat-rakyat di Kedah, di kampung-kampung di pedalaman, yang tidak mengkaji, yang tidak mengetahui, mungkin dia boleh timerang kata. Tapi kalau orang ada akal, dia boleh bandingkan kehebatan Sanusi dengan Amiruddin. Di antara kedua negeri pun jauh beza dia. Selangor adalah negeri yang menyumbangkan, ya, pendapatan kepada kerajaan pusat. Sehingga RM1 duit kita, ya, lebih kurang 30% datangnya daripada Selangor. Menandakan Selangor adalah penyumbang terbesar kepada negara kita. Dan KDNK dia, reserve negeri dia, pembangunan dia, dasar-dasar kepada rakyat, tidak boleh kita nak bandingkan dengan Kedah. Jauh sekali dengan Kelantan. Jauh sekali dengan Terengganu. Bagaimana dia boleh mengatakan coknya hanya Menteri Besar Amiruddin? Kalau kita tengok dasar-dasar di bawah Amiruddin, bagaimana dia menguruskan air, bagaimana dia menguruskan perumahan rakyat, bagaimana dia mengadakan skim-skim insentif untuk rakyat. Ya? Dia tidak seperti PAS. Yang dibanggakan sekarang ini, PAS akan memberikan bas percuma kepada pelajar-pelajar untuk pulang mengundi. Dia rasa dia macam hebat lah. Bila bagi bas percuma kepada pelajar untuk balik mengundi. Ini diberi waktu nak pilihan raya. Supaya penerima pajak ini balik undi kepada PAS. Jadi dia berilah bas percuma. Ini berbeza dengan Selangor. Bas percuma ini dia ada setiap hari. Pilihan raya ke tak pilihan raya, memang dasar kerajaan negeri menyediakan bas percuma di Selangor. Apakah ini berlaku di Kelantan? Apakah ada bas percuma di Terengganu? Apakah ada bas percuma di Kedah? Belum kita nak ceritakan tentang air. Ya, 20 liter padu percuma diberikan kepada rakyat Selangor. Bagaimana kalau air di Selangor ni, kalau ada pencemaran sedikit pun, ya, terdapat pencemaran daripada kilang-kilang contohnya, mereka akan putuskan bekalan seketika untuk membersihkan air. Itu yang berlaku, putus bekalan air di Selangor 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Notis diberikan dan diberitahu sebab apa bekalan diputuskan, kerana untuk memberikan, ya, membekalkan kepada rakyat Selangor air yang bersih. Kita stop sehari 2 hari untuk cuci, ya, supaya rakyat Selangor mendapat air yang bersih. Itu yang berlaku putus air di Selangor. Dia tidak sama dengan putus air di Kedah. Dia tidak sama putus air di Kelantan. Mereka putus air kerana tidak ada bekalan. Ya? Masalah paip yang kotor, yang berkarat, itu yang dinikmati oleh Kelantan. Kalau ada air paip pun air macam macam teh tarik, ya? Sampai kebanyakan macam kopi O pun ada. Dan terpaksa rakyat Kelantan ramai yang membuat boring ni, gali air daripada tanah. Ini tidak boleh dinafikan, itu fakta. Di Selangor tidak ada satu buah rumah pun yang gali tanah untuk dapatkan air. Tak berlaku di Selangor. Dan kemungkinan kalau di Kedah dikekalkan kepada Sanusi, ya, apabila masalah air pun tidak dapat diatasi, walaupun peruntukan telah diberi, dijanjikan menjelang 2023 masalah air akan selesai di Kedah. Tapi tak selesai. Sampai habis, bubadun. Masih tak selesai, saudara. Jadi bagaimana dia mengatakan dia lebih hebat daripada Amiruddin? Itu satu hal. Satu lagi, apabila dia mengaitkan, ya, kalau Sultan Kedah, Sultan yang baik, Sultan yang bijaksana, dia kata, melantik Menteri Besar yang hebat macam dia. Takkanlah Kedah, Sultan nak melantik orang seperti Amiruddin yang coknya. Bermakna Amiruddin dilantik oleh Sultan Selangor. Apakah maksudnya dia mengatakan coknya hanya Amiruddin kerana dilantik oleh Sultan Selangor yang juga coknya? Ini yang ditafsirkan dan dia cuba, bila dah viral, dia lapan polis dah buat, dia cuba nak medali. Dia cuba nak spin. Dia kata itu bukan maksud dia. Saya tak kata Sultan Selangor ni macam-macam. Saya kata Menteri Besar Ustaz Jokia. Tapi ayat keseluruhan itu, semua orang faham. Bila dia cuba mengemandingkan
Ya, Sultan Kedah melantik dia. Takkanlah Sultan Kedah ni nak lantik orang cokia macam Aminuddin. Bermakna dia memperlekehkan pelantikan yang dibuat oleh Sultan Selangor. Dari segi moral pun dia dah jauh lebih tidak bermoral daripada Amiruddin. Amiruddin jadi Menteri Besar hasil daripada pilihan raya. Hasil daripada demokrasi. Dia dilantik sebagai Menteri Besar melalui proses pilihan raya. Proses demokrasi di Selangor. Ya, dia di Kedah, dia jadi Menteri Besar Kedah bukan melalui proses itu. Dia melalui proses pengkhianatan. Moral dia pun jatuh bawah tapak kaki Amiruddin. Ini kita nak bagi tahu kepada rakyat Kedah. Jangan terpedaya dengan temberang lawak jelaka badut si Sanusi ni. Ya? Satu lagi saya nak bawa contoh. Bahawa itu tidak berakhlaknya Sanusi apabila dia mengatakan kepada PMX. Dan kata-kata dia itu pada saya, ya, sekejap, saya nak kata saya. Kata-kata dia itu pada saya terlalu melampau lah. Ya, sebagai seorang Menteri Besar, apatah lagi mewakili ya, parti Islam ke Malaysia. Dalam keadaan PMX sekarang ni bekerja kuat, ya, bekerja kuat untuk membantu rakyat tak kira di negeri pembangkang sekalipun. Contohnya macam di Kedah, menjelang Idul Adha baru ni, setiap masjid diberikan 5,000. Apa yang Sanusi beri kepada masjid? Ya, walaupun negeri itu diperintah oleh Sanusi, pembangkang yang perintah di Kedah, tapi PMX berikan sumbangan kepada setiap masjid di Kedah 5,000. Termasuk juga bantuan untuk menyelesaikan masalah air. Ya, banyak lagi sebenarnya dirancangkan oleh PMX, tetapi apabila Menteri Besar Kedah yang seperti ini, mungkin ini akan menjejaskan hubungan pusat dengan negeri Kedah. Nak bergaduh dengan kerajaan pusat, nak bergaduh dengan Pulau Pinang. Ini Menteri Besar yang suka cari gaduh dan dia tidak layak jadi Menteri Besar. Dia hanya layak membuka syarikat, jadi alung bolehlah. Ya. Untuk minyak hutang. Bolehlah buat style macam tu, style Samsung dan biadab seperti itu. Dan saya nak share lagi satu, bagaimana dia akhlak Sanusi ini, ya. Apabila dia menyentuh kepribadian PMX kita, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa memalukan lah, ya. Kadang tak tergamak kita nak menyatakan ini kepada seorang Perdana Menteri lah. Dia telah dikenali. Dia suka kepada laki-laki. Tengok. Dia terkenal. Bukan saya kata tahu. Tengok. Mahkamah kata. Satu plot telah disusun. Ada seorang pengarah. Macam mana kita nak padamkan pandangan dan persepsi rakyat Malaysia bahawa dia ni suka jantan. Yang pertama plot. Seorang pelakon unduk pegang kamera pelaga dia. Dia main pada belakang. Itu diarahkan dan diplot. Nak habang kata. Dia nak tunjukkan bahawa satu peristiwa di mana seorang pelakon perempuan yang kita tengok ada yang dibedakan, di mana pelakon tu nak selfie ambil gambar Anwar dan dia tak sedar Anwar tangkapkan dan Anwar mata itu pandang ke tepi, tak nampak dia, terlanggar. Bagi Sanusi, dia kata benda ni dirancang untuk menunjukkan seolah Anwar ini bukan minat lelaki, dia juga minat perempuan. Ini jahat ni, ya. Saya dengar lagi apa dia sebut. Anwar ni straight, dia pun suka perempuan. Tengok. Yang kedua, nak meneruskan komplot atau pemplot ni, nak pastikan dia boleh dianggap suka perempuan, maka dia mintalah nama telefon budak perempuan tu. Tengok. Ini peristiwa yang berlaku di sebuah sekolah. Perempuan baru saja tengah menghantar soalan kepada PMX. Dan PMX sebelum itu, dia berkata, ini soalan yang baik. Dari seorang pelajar tingkat 6. Soalan yang ada kualiti yang baik. Dipuji oleh Datuk Seri Ibrahim. Dan secara berseluruh, dia kata, kalau saya muda, saya dah minta nombor telefon dia. Ini cara Datuk Seri Ibrahim berinteraksi dengan budak untuk mengambil hati budak supaya menggembirakan budak itu. Dan dengan puji-pujian dia. Soalan yang baik. Kadang kalau saya muda, saya akan minta nombor telefon dia. Maknanya ini satu berseluruh. Dan dia sebut gurauan. Kalau kita dengar, ya, apakah ini satu benda yang menjadi bahan fitnah Sanusi untuk menggambarkan Anwar juga minat pada perempuan. Sebab itu, dia minta nombor telefon. Ini saya katakan jahat mulut orang yang bernama Sanusi. Kena baca kau tu, Anwar Ibrahim ni. Hampa jangan baca kau depan, hampa kena main kau belakang.
Nak baca dia. Dan sekarang orang kata Anwar gila perempuan. Tengok. Dia kata orang kata. Tapi dia yang sebarkan. Ya. Kalau dia tahu yang orang kata itu fitnah, apa hukumnya orang yang menyebarkan fitnah itu, memanjangkan fitnah itu? Dia sebagai pemimpin. Sepatutnya kalau dia tahu apa yang orang sebut itu fitnah, dia tidak perlu sebarkan. Tak menjadi bahan dan ucapan dia. Apakah ini akhlak yang diajar dalam Islam? Pasal minta nombor telefon kata hari. Kan dia dah balik normal. Itulah tujuan sebenar dia minta nombor telefon budak perempuan tu. Tengok. Itu tujuan sebenar. Mana perempuan, Anwar ni kaki perempuan. Itu sebab dia minta nombor budak-budak pelajar ni. Ini dia punya kenyataan. Dia yang punya andaian. Dan dalam kes ini, Anwar tak saman pun dia. Ya, tak saman pun lagi. Kalau Anwar saman, dia kata, oh Anwar tidak boleh dikritik. Apakah ini merupakan satu kritikan atau penghinaan atau fitnah? Dia ada beza. Kalau nak kritik. Anwar tak pernah saman orang kritik dia. Tetapi kalau satu tuduhan fitnah, apatah lagi melibatkan peribadi, ya, ada tindakan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dan dia telah pun disaman dalam isu serangan peribadi dia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tuduhan dia mengatakan Anwar ni kaki perempuan kerana dia meminta nombor telefon, yang ini tidak disaman pun lagi oleh Anwar Ibrahim. Kena fikir. Tuan-tuan sekalian. Tapi tak patutlah kan Tok Wan minta nombor telefon jujur. Minta nombor telefon tu. Agak-agak supaya tu. Ini mudah sangat kot. Tu dia panggil anak ikan. Mudah sangat. Kena cari watak lain pula. Saya ingat pengarah dia ni akan... Tengok sepanjang ucapan dia. Main isu macam ni, apakah ini boleh bantu rakyat kita? Apakah ini menteri usaha yang boleh memajukan negeri kita? Apa yang dia nak cerita? Semua cerita orang. Akan apa? Terus memainkan peranan dia untuk memperbetulkan tanggapan orang kepada Anwar Ibrahim dalam bidang seks dia. Dalam bidang seks dia. Dia ulang! Ulang pula bapa hang! Kalau kita dengar setiap kali ucapan dia, kadang-kadang hati kita sakit. Tapi kalau kita layan, kita akan kita meletakkan maruah kita serendah dia. Tetapi kalau kita tidak menjawab pun, kita bimbang. Kalau ada rakyat di luar sana, terutamanya atas pagar, akan terpengaruh ya, dengan propaganda yang dia mainkan. Propaganda yang jijik, yang orang kafir sendiri tak pernah buat. Sudah pernah dengar pertarungan di antara DAP dengan MCA. Mereka bermusuh dalam politik. Ya, DAP, MCA, MIC gerakan, mereka dah musuh dalam politik. Pernah tak kita dengar pemimpin mereka berceramah, memainkan isu-isu seperti ini? Ya, orang kafir pun tak nak main isu seperti ini. Dia tahu ini isu yang hanya dimainkan oleh yang tidak ada agama, oleh orang tidak ada moral. Tetapi ini dilakukan oleh Sanusi. Dan baru-baru ini, semalam, saya 2 hari ini, dia ditegur oleh Masjidul Am, Datuk Hashim Jassin. Tapi Datuk Hashim Jassin kita tahu, dia sendiri pun tidak boleh tegur Haji Hadi. Haji Hadi juga melakukan fitnah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apabila Haji Hadi mengatakan Anwar terlibat dalam Freemason dan dibuktikan bahawa Anwar Ibrahim dalam Freemason itu bukan Anwar Ibrahim yang berada di Malaysia ini. Itu pun tak pernah Haji Hadi minta maaf, tidak pernah ditarik. Dan ianya tidak ditegur pun oleh Masjidul Am. Ya? Jadi teguran Hashim Jassin itu akan dipandang remeh oleh Sanusi. Sebab apa? Hashim Jassin tidak ada power, ya? Tidak ada kekuatan di dalam PAS. Dia tidak sama seperti almarhum Tok Guru Aziz. Suatu almarhum Tok Guru Aziz menjadi Masjidul Am PAS, apa saja Tok Guru Aziz menegur, semua orang takut. Ya, pernah berlaku timbalan Presiden PAS Nasruddin Malaysia. Ditegur oleh Tok Guru Aziz. Atau Nasruddin Malaysia jumpa Tok Guru Aziz dan meminta maaf kepada beliau. Dia tegur Tok Guru Haji Hadi waktu itu. Pernah satu ketika Tok Guru Aziz nak mengadakan muktamar khas untuk pecat Haji Hadi kerana tingkah lakunya waktu itu dalam gelap. Ya, di belakang tabir. Ya, dalam gelap, belakang tabir nak mengadakan rundingan dengan UMNO. Suatu PAS berada dalam Perkhidmatan Rakyat. Ini semua orang tahu. Dan perkara ini bila diketahui oleh Tok Guru Aziz, dia menegur Presiden PAS itu sendiri. Jadi Presiden PAS tak bercakap dah hal itu dan ditarik balik.
Ya? Masa itu istilah UG, dia Unity Government, kerajaan perpaduan lah. Ya? Dan Haji Hadi menarik balik. Kenapa? Kerana dia ditegur oleh almarhum Tunku Bin Aziz. Dia ada takut dan hormat kepada Tunku Bin Aziz. Itu hebatnya almarhum Tunku Bin Aziz sebagai Musyawarah Ampas. Tapi Hasim Jassim, sekadar dia boleh tegur Sanusi, apakah Sanusi takut ataupun menghormati apa yang disebut oleh Hasim Jassim? Saya pasti tidak. Ya? Saya pasti tidak. Sebab dia tidak ada, Hasim Jassim pun tidak ada lagi power ya? Dalam PAS. Banyak tindakan-tindakan PAS yang membelakangkan Majlis Syura. Dia tidak menghormati pun keputusan Majlis Syura. Tindakan-tindakan PAS, contohnya apabila memutuskan hubungan dengan UMNO dalam Mufakat Nasional, itu juga bertentangan dengan Majlis Syura. Bertentangan dengan Majlis Syura. Majlis Syura mengeculkan supaya Mufakat Nasional antara PAS dengan UMNO itu dipertahankan dan masuk bertanding dalam pilihan raya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Haji. Dan bertentangan dengan Lima Syura ketika itu. Ini didedahkan sendiri oleh Setiausaha Agung Majlis Syura, iaitu Ustaz Hairudin At-Takfiri. Dia sendiri mendedahkan. Dan itu di antara sebab yang dia keluar PAS. Apabila dia melihat bahawa PAS tidak lagi menghormati badan tertinggi dalam parti tersebut, iaitu Majlis Syura Ulama. Sebab itulah bagi Hairudin At-Takfiri, dia tidak lagi yakin dengan PAS, tidak seperti dahulu, ya, hala tujuan jelas untuk membawa Islam. Tapi sekarang hala tujuannya jelas untuk mendapatkan kepentingan parti dan kepentingan diri masing-masing sehingga sanggup ya bersekongkol, berpeluk kembali dengan Mahathir Mohamad ya di dalam proklamasi Melayu yang diadakan di antara Haji Hadi dengan Mahathir ya. Walaupun dia tahu Mahathir ini ya, satu Malaysia pun tahu yang pernah mengatakan bahawa mangsa memali itu mati katak dan tidak pernah Mahathir minta maaf, tidak pernah Mahathir tarik balik kenyataannya dan orang inilah dipeluk dan didekap oleh Hadi Awang. Jadi itulah saja yang saya nak sampaikan pada hari ini khusus dari Eski Sanusi dan menjelang pilihan raya ini ya. Saya merayulah kepada rakyat Kedah supaya jangan kelantankan negeri Kedah. Kedah harus seiring dengan kerajaan pusat, apatah lagi apabila melihat komitmen PMX ya yang begitu prihatin mengambil berat tentang negeri Kedah. Ya, jadi banyak program-program yang kerajaan pusat boleh bantu negeri Kedah kalaulah menteri besarnya itu ya, tidak seperti akhlak ya, dan moral Sanusi. Ya. Tapi kalau dia rakyat Kedah masih lagi mahu pada Sanusi, maka ini bermakna rakyat Kedah redha dan restu supaya negeri itu dipimpin oleh orang yang tidak ada akhlak, oleh orang yang seperti tidak ada agama memimpin negeri Kedah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.